Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Alang Channel. Kita buat perkongsian sekali lagi ya. Ni dah 100 lebih dah ni video Tok Alang Channel ni. Alhamdulillah saya rasa dari komen-komen sahabat-sahabat semua, channel kita ni membawa manfaat lah, terutama kepada saya sebenarnya ya. Dari komen-komen tuan-tuan dan puan-puan semua, dan juga sokongan pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya rasa saya dapat buat kerja di kebun ni dengan lebih sempurna dan lebih bersemangat. Jangan lupa kepada sahabat-sahabat yang baru menonton ataupun mengikuti Tok Alang Channel, jangan lupa sebagai tanda sokongan kepada kami, bolehlah tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi ya sebelah tu, supaya sokongan tuan-tuan dan puan-puan ni dapat kami rasa dan sebenarnya memberi kami lebih semangat lagi. Dan jangan lupa tanda like kalau suka video ini. Untuk sekian kalinya, sebenarnya kita pun sangat bertuah. Saya sangat rasa bertuah sebab video kita kali ini sebenarnya kita ada sponsor oleh syarikat Evo Nutrition yang mengeluarkan jus kaswa. Iklan dia biasa saya tunjukkan macam kat sebelah ni. Kita berhenti dulu sekejap. Petua awet muda saya. Yang pertama, saya amalkan bersenam. Yang kedua, saya jaga penjagaan makanan saya. Dan salah satunya ialah jus kaswa. Jus kaswa ni baik untuk penjagaan kesihatan kita secara keseluruhan, dan yang paling penting dia dapat kawal darah tinggi, kencing manis, dan bagi saya ambil untuk menjaga paras kolesterol saya. Yang kolesterol tinggi sikit. Jadi kita jaga supaya tidak terlalu tinggi dan membahayakan kita. Yang penting awet muda. Kita sambung ke video kita seterusnya. Kita sambung balik. Tadi iklan sikit je. Tolong support lah kawan-kawan kita berniaga. Kongsian kita pada hari ini berkaitan dengan video saya yang lepas, iaitu di mana saya berkongsi saya mendapat bantuan ya, 12 pokok anak pokok durian, iaitu 8 pokok musangking dan 4 pokok duri hitam untuk ditanam di penghujung kebun saya ya. Kalau tuan-tuan tengok, yang ni semak sikit lah, yang ni longkang parit saya gali lah ya, dan ni pagar saya. Sana tu jalan velcro lalu ya. Ni ladang velcro ni, jadi saya tak sempat nak bersih, saya akan racun ni lah. Jadi saya gali parit sebab kawasan ni dia rendah sikit. Jadi kita buat seperti busut lah untuk kita tanam. Dan kita ada pokok duri hitam kita akan tanam 1, 2, 3, 4 kat ujung tu. Kita tanam 8 pokok pagi ni. Kita dapat 12 pokok, 2 dekat depan. Kita dah siapkan lubang ya. Lubang sebenarnya saya dah siapkan dalam 3-4 minggu lepas. Cuma bila saya dapat pokok ni dalam seminggu lebih lepas, saya dah letak dalam lubang ni ya. Saya dah letak dolomite untuk meneutralkan tanah, sebab saya rasa pH tanah, saya tak check pun ya, tapi pH tanah belakang ni memang dia agak masam sikit. Saya pernah check dah dulu. Jadi kita letak sedikit dolomite dan juga saya masukkan dalam lubang bajak organik ya. Jadi kali ni saya gali lubang sikit je, kecil je. Mari kita tengok ya. Kita gali lubang kecil je ya, sebab dalam dia saya dah gembur dah sebenarnya, baja dan semua saya dah masuk dalam ni. Sebab tanah digembur ya. Kita tak perlu nak gali yang besar-besar lah. Persediaan lubang ni sangat simple. Kita dah lebih kurang sebulan dah sebenarnya. Kalau seminggu pun tak apa, dah cukup dah ya. Tak perlu nak lama sangat. Ikut masa kita. Kadang-kadang kita dah ada anak pokok, kita rasa teruja untuk tanam kan. Jadi lubang ini saya akan tunjukkan, kita akan tanam pokok duri hitam yang dibekalkan oleh Jabatan Pertanian secara mudah lah, supaya sekali lagi menjadi tutorial kepada kita semua lah. Sebelum ni pun saya pernah kongsi, tapi kali ni kita tak guna baja NPK, sebab ada kawan-kawan kita takut sebenarnya, ataupun bimbang bahawa NPK tu dia kata panas dan sebagainya, takut terlebih letak kan. Jadi seperti video saya yang sebelum ni, video pertama saya dulu saya letak baja NPK kan. Lepas tu saya gunakan baju organik saja untuk keselamatan kita lah, sebab ada yang risau sebenarnya tak apa bubur, tapi jangan berlebihan. Okey, jadi kita akan gunakan baja bioorganik yang saya tunjuk pada hari sebelum ni. Saya pernah tunjuk dah baja bioorganik tu. Jadi kita akan guna baja tu saja, dan kita akan gunakan sedikit hydrostock sebagai power bank kita dari segi air. Okey, kita mulakan. Letak baja dulu di dalam seperti biasalah.
kena hati-hati je sebab dia pakai sekam. Kita tengok dia media tanah ni, dia pakai tanah campur dengan sekam. Jadi kita kena hati-hati, takut pecah. Ni pun dah separuh dah jatuh. Sekarang ni kita buka, kita tengok akar dulu. Sebab ni penting sikit sebab kita takut cantik akar dia. Kita akan biar macam ni je lah, kita takkan ganggu. Petua lah, bukan petua, cara saya menanam pokok ialah saya akan menghadapkan yang condong ke arah matahari terbenam. Saya tahu ramai yang tanam menghala matahari naik kan, tapi saya memang menghala ke matahari terbenam supaya rasionalnya pokok dia akan pagi-pagi dia akan berlumba untuk dapat matahari pagi kan. Jadi dengan secara sendirinya pokok ni dia akan tegak. Dia akan tegak. Okay, itu cara saya lah. Tapi tak apa, hala matahari naik pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya lebih suka menghala ke matahari terbenam kat sana. Okay. Kita tak dulu. Biasalah, terutamanya kalau media tanah kita tak berapa stabil. Ni media tanah ni cantik dia panggil bagus sebab lembut, kita boleh rasa dia punya lembut dia. Tapi bila kita buka polybag, kadang-kadang pecah kan tanah kan. Jadi buat macam saya tadi, kita potong di bawah keliling dulu. Dan kita tengok di bawah tadi kan, kita tengok akar. Terutamanya kalau akar tunjang dia bersimpul lah, kita takut yang itu je. Tapi kita tengok tadi nampak cantik kan. So kita boleh cabut Bismillah. Tuan-tuan tengok cara dia sangat senang. Inilah pokok duri hitam kita. Saya perlahan-lahan kita akan supaya dia stabil sebab tanah ni lembut je. Tanah sebab kita gali dengan backhoe, gali parit sebelah tu lah. Kawasan ni pun dia air naik agak tinggi sikit. Jadi kita buat busut lah. Walaupun tak sesempurna sistem penanaman busut, tapi adalah busutnya. Dia tak ada masalah. Ingat kebun kita punya suka. Tapi dalam keadaan kita punya suka pun kena belajar juga kita tanya orang dan sebagainya lah. Saya tanam pokok ni agak tinggi sikit supaya sebab tanah ni kita dah bagi tahu lembut kan, dia akan mendap juga satu hari nanti. So kita buat preparation awal. Seterusnya kali ini kita akan letak hydrostock Dah saya ada satu video tu kan, saya buat perkongsian mengenai saya guna hydrostock, iaitu gel yang memegang air sebagai kita punya kaedah power bank simpanan Dalam satu video tu saya tunjuk kat bawah pun saya letak kan. Saya dihubungi oleh Encik Muhammad daripada Vestigo yang mengedarkan inilah. Dia beritahu kalau boleh, dia kata pokok durian ataupun pokok-pokok yang berakar tunjang, kalau boleh di bawah kita elakkan guna hydrostock ni sebab kita takut terlampau banyak kan air, jadi takut akar dia busuk dan sebagainya lah. Ingat tak video saya yang dulu saya buat? Tak apa pun sebenarnya tapi nasihat daripada pengeluar, jadi kita ikutlah. Jadi hari ni kita akan letak di tepi pokok sebagai ni. Saya dah campur air. Lepas ni kita akan kambus lah. Ada kawan-kawan kita yang bertanya, perlu ke letak ni? Kalau tuan-tuan ada sistem pengairan yang sempurna, ada sistem sprinkler, sistem titisan dan sebagainya, tak perlu letak. Saya guna sebab seperti saya beritahu, kebun saya tidak ada sistem saliran yang sempurna lagi. Saya siram secara manual. Jadi kadang-kadang seminggu, 2 minggu pun tak siram. Ada pernah 3-4 bulan saya tak siram. Jadi ini sebagai langkah tambahan kita mengawal. Selain daripada saya pernah kongsikan dalam video-video sebelum ini, bagaimana saya tanam tanpa sistem pengairan. Okey, mari kita kambus. Mudah je tuan-tuan. Saya yang tidak ada kelulusan pertanian ni pun boleh menanam. Apalagi kalau tuan-tuan ada tanah di belakang rumah kan, ada sepokok 2 nak tanam, insya-Allah cara dia sangat mudah. Jangan takutlah tanam durian. Orang kata susah,
nak hidup dan sebagainya kan. InsyaAllah. Okay, saya masih lagi menggunakan baja bio-organik yang dikeluarkan oleh anak syarikat Velcra baja Enrich. Bagus baja ni. Tak apa tinggi sikit sebab dia akan turun juga. Pokok ni akan turun juga nanti. Maaf kalau kena dengar nafas tu, biasalah. Kita exercise kan. Okey. Selepas ini maaf dengan bunyi nafas. Okey, pokok-pokok yang bersaiz begini biasanya dia tidak cukup kuat dia untuk berdiri dengan sendiri. Sebelum ni saya tanam pokok kecil kalau tuan-tuan tengok. Yang pokok musang king sebelah sana tu saya tanam saiz dalam sekaki setengah je. Tapi dia lambatlah naik, tengok setahun banyak tu je. Okey lah tu. Jadi yang ini saiz dia agak besar sikit ni kita panggil saiz APM lah. Ada yang besar lagi. Tapi ni kira syarat asas dia lah. Jadi kita kena cari kalau kat kebun tuan-tuan ada kayu-kayu, anak-anak kayu yang tinggi-tinggi, yang lurus, boleh kita guna. Kalau tidak, kita pergi kat kedai je beli pipe PVC tu. Saya kerat 3. Pipe air ni kan. Pipe PVC ni saya kerat 3, lebih kurang dalam 6 kaki lebih lah. Saya terpaksa buat panjang sebab ini tanah kita buat daripada kita buat busuk ni kan. Jadi tanah ni logam dalam ni, jadi bila kita tekan dia mungkin akan masuk terus je. Kita tengok kita nak tegakkan anak pokok kita macam mana. Kena hati-hati nasihat tu kalau kena akar ke apa kan. Tapi memang inilah cara dia. Kita dalamkan sikit, agak-agak dikuat. Sebab pokok yang baru tanam, satu dia, saya ingatkan, satu risiko angin risiko angin. Tempat saya ni kawasan lapang kan. So lepas ni kita akan ikat. Biasanya pokok begini kita akan ikat 3 tempat lah. 1, 2, 3. Kita dah siap ikat. Biasa kita ikat 3 tempat lah 3 tempat. Tapi jangan ikat ketat sangat. Pokok tu akan jadi, bila dia besar nanti. Okay, cuba pusing sini tengok. Kita siram sikit. Walaupun semalam hujan ni tak apalah. Kita bagi dia minum dulu. Basahkan tanah keliling dia. Okey, tindakan seterusnya. Okay, ingat tak lagi weed mat? Saya pokok kecil yang saya pakai ni sampai berumur setahun setengah saya akan keluarkan. Lepas tu kita akan guna semula masa musim kemarau. Masa pokok kecil memang kita guna Kebaikannya ialah pertama, mengawal rumput, mengawal kelembapan. Jadi kita, sebab kita kurang menyiram ni, kena ada ini. Ukuran dia 1 meter je. Cukup lah ni untuk pokok ni sehingga umur setahun.
Tak tanah sikit, jangan bagi angin tiup. Kita mulakan proses melindungi pokok ini daripada cahaya matahari yang terik dan juga angin, dan juga kemungkinan lah babi dan sebagainya. Kalau diganggu kita akan tutup dengan netting hitam. Kita seperti biasa kalau saya menanam, tuan-tuan biasa tengok kan, pokok-pokok baru memang kita buat netting hitam ni keliling. Sebagai yang pertama, kita lindung daripada cahaya matahari. Saya tak bubuh kat atas saya bubuh keliling. Satu lagi, kita lindungi dia daripada binatang yang mengganggu kita lah, yang kaki pendek tu. Yang keduanya, kalau kawasan angin kawasan angin macam saya ni kawasan lapang kan, petang-petang memang angin kuat. Pokok kita baru tanam, terutama pokok yang bersaiz begini, dia mudah bila dia bergoyang macam tu, jadi akar dia akan tergencak sekali akan terusik juga kedudukan akar dia. Jadi untuk keselamatan kita lindung keliling. Jadi kita gunakan kayu yang kita guna hari tu. Saya tak buang kita recycle. Ini pokok duri hitam kita, bantuan daripada Jabatan Pertanian. Saya akan tutup lah. Saya agak kekok sikit ni, sebab biasanya isteri saya yang buat. Tapi untuk tujuan ini okey, ke dawai je. Ukuran pun berlebih sebab kita recycle daripada yang dulu kan. Dulu kita buat luas sikit, yang ini kita buat cukup-cukup je, saiz 1 meter kali 1 meter. InsyaAllah pokok ini akan hidup dengan subur. Bagi kita tengok kejadian dia, memang kemas lah. Kalau siapa yang nak menanam tu, bolehlah ikut cara macam ni, sangat mudah. Kepada yang kata nak isi racun kulat ke, furadan ke, apa ke, boleh, tak ada masalah. Saya buat cara yang paling senang untuk memudahkan kita faham cara menanam pokok durian. Yang ini duri hitam. Selepas ini, hari ini saya akan siapkan 7 lagi pokok. Saya nak tanam 8 hari ni. Kita nak siapkan pokok kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, projek saya ni sebenarnya dah setahun 8 bulan ke setahun 9 bulan. Tak habis tanam lagi. Daripada depan sampai belakang. Saya bukan tanam serentak saya tak ada modal. Jadi kita buat sikit-sikit. Ada sepokok kita beli sepokok, ada 10 pokok kita beli 10 pokok, dan kita tanam. Yang ini insya-Allah lah penghujung tanah saya ni, sepanjang 200 meter. 200 meter panjang dia. Jadi alhamdulillah lah, so hari ni kita akan teruskan kerja kita. Oleh itu seperti biasa lah kepada semua sahabat-sahabat Tok Alang Channel, support kami. Kita sama-sama menanam durian. Satu hari nanti insya-Allah kita akan sama-sama dapat merasakan hasilnya. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.